Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak sambung lagi subtopik 1.2 pengelasan organisma. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar cara-cara untuk membina kekunci dikotomi. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, muka surat 14. Okey, tapi sebelum tu, apakah itu kekunci dikotomi? Okey, kekunci dikotomi ialah salah satu cara yang digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma-organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Okey. Kekunci dikotomi dibina daripada beberapa siri kuplet dan setiap kuplet tersebut terdiri daripada dua pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Okey. Mari kita lihat contoh kekunci dikotomi bagi haiwan. Okey, kalau kamu tengok sini dalam raja 1.6 ni, ini siri-siri kuplet dia lah. Okey, jadi dia buat pembahagian. Okey, sekarang ni dia bagi kat kita 5 contoh haiwan. Ikan bawal, ayam, singa, katak dan ular. Okey, untuk ular, dia tergolong dalam kumpulan reptilia. Okey, katak adalah amfibia. Okey, singa adalah mamalia. Ayam adalah burung. Okey. Okey, manakala ikan bawal kategori ikan lah. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, 1A. Okey, Poikiloderma ataupun Homeotherma. Okey, Poikiloderma ialah haiwan yang berdarah sejuk atau panas. Okey, Poikiloderma adalah haiwan yang berdarah sejuk. Manakala Homeotherma adalah haiwan yang berdarah panas. Okey. Jadi, kamu tengok di sini, sekarang ni kita bahagikan ataupun kita kelaskan 5 haiwan ini kepada sama ada Poikiloderma ataupun Homeotherma. Jadi, cikgu ambil satu dulu. Poikiloderma, haiwan yang berdarah sejuk. So, antara 5 ini, ada berapa haiwan yang berdarah sejuk? Ada 1, 2 dan 3. Okey, so ikan bawal, katak dan juga ular, okey, tergolong dalam kumpulan Poikiloderma. Okey, so tengok dekat sini kekunci dikotomi dia, pergi ke nombor 2. So maksudnya tak settle lagi lah sebab kita tak letakkan lagi haiwan-haiwan tersebut. Baik, jadi 3 haiwan itu pergi ke nombor 2. So tengok nombor 2. Sini. Okey, sama ada A bersisik ataupun tidak bersisik. Jadi antara 3 haiwan tersebut, haiwan yang bersisik adalah ada berapa? 2 kan? Okey, ada 2. Ikan bawal. Cikgu contoh kat sini lah. Okey, ikan. Dan lagi satu ular. Okey, untuk B, haiwan yang Poikiloderma tidak bersisik, kita dah dapat. Iaitu ikan. Iaitu katak. So, that's why katak duduk sini. So, katak dah masuk dalam grup dia. Grup yang dah spesifik. Grup yang paling ringkas untuk dia. Okey, so ikan dengan ular ni, settle tak lagi? Tak settle. Okey, dia pun tak settle lagi. Dia pun kena terus lagi. Okey, tengok. Pergi ke nombor 4. So, pergilah ke nombor 4. Okey, ikan dan ular pergi ke nombor 4. Okey, sini. Sama ada tidak mempunyai insang ataupun mempunyai insang. So, untuk dua ni, sama ikan dengan ular ni, so, ular akan duduk dalam sini, duduk di sini, tidak mempunyai insang. Manakala ikan mempunyai insang. So, settle lah. Okey, settle lah untuk 3 ni. Ikan bawal, katak dan juga ular. Boleh. Maksudnya kita follow dia punya kekunci ni sampai kita dapat letakkan mereka ini ke dalam grup yang paling ringkas. Okey? Baik. Sekarang ni kita sambung balik yang lagi 2. Yang lagi 2 ni kita tak masukkan lagi dalam dia punya kumpulan dia. Okey, so sekarang kita ada lagi ayam dan juga
singa. So ayam dan singa, okey, terdiri dari, dia termasuk dalam ni, homeoterma. So cikgu contohlah sini. Kan, tulis juga sini tak apa, nak bagi kamu faham. Nampak macam mana dia punya boleh diturunkan ke bawah dan seterusnya. Okey, ayam dan singa. Okey, tengok dia punya kekunci, pergi ke nombor 3. So tengok nombor 3. Tidak berbulu pelepah atau berbulu pelepah. So yang mana? Okey, ayam dia akan duduk dalam sini, berbulu pelepah, manakala singa tidak berbulu pelepah. So settle lah. Okey, settle. Kita dah kelaskan 5 haiwan tersebut ke dalam kumpulan masing-masing, mengikut kekunci yang diberi. Boleh? Okey. Sekarang ni kita tengok yang tumbuhan pula. Okey, contoh yang seterusnya cikgu ambil tumbuh-tumbuhan, pengelasan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita ada pokok jagung, makansia, spesies, paku pakis, nitem, spesies dan pokok bunga matahari. Alright, kita pergi kepada kekunci yang pertama dari segi berbunga dan tidak berbunga. Okey, untuk 5 tumbuhan yang dia bagi ini, yang tidak berbunga ada 1, 2, 3. Okey, tidak berbunga ada 2 dan berbunga tidak berbunga ada 3, yang berbunga ada 2. So bolehkah kamu tulis kat sini kan? Nak bagi nampak kan? So berbunga cikgu letak jagung dengan matahari, bunga matahari lah. Okey. Tidak berbunga kita ada makansia. Kita ada paku pakis. Kita ada nitem. Alright. Okey, so kita akan ikut sahaja kekunci yang diberi berdasarkan ciri-cirilah ciri-ciri couplet ini. Okey, tidak berbunga kita settle satu-satu dulu. Makansia, paku pakis dan nitem. So pergi ke nombor 2. Kita pergi ke nombor 2 dari segi vaskular. Okey, vaskular, tanpa vaskular ataupun mempunyai vaskular. Okey, antara 3 ni yang mana mempunyai vaskular dan yang mana tidak mempunyai vaskular. Jadi makansia ni dia kategori, kalau tumbuhan tidak berbunga dia ada 3 kan? Dia kategori lumut. Okey, dia kategori lumut. Paku pakis kategori paku pakis lah. Okey, alright. Nitem ini adalah kategori conifer. Okey, conifer. Jadi untuk lumut dia tiada vaskular. Tiada vaskular. Yang lain semua ada vaskular. Okey, so masuk kat sini tanpa vaskular, kita bolehlah tulis makansia dekat sini. Okey, settle makansia. Okey, so yang tinggal lagi 2, paku pakis dengan nitem. Okey, sebab dia mempunyai vaskular. So follow lagi, pergi ke nombor 4. Okey, sama ada tidak menghasilkan biji benih ataupun menghasilkan biji benih. So antara paku pakis dan nitem, yang tidak menghasilkan biji benih adalah paku pakis. So dia tulis di sini, tempat di sini. Menghasilkan biji benih, nitem, spesies. Okey? Baik. Settle yang 3 ni. Tengok yang ni pula. Yang ni pula. Jagung, pokok jagung dan juga pokok bunga matahari. So follow kekunci dia. Pergi ke nombor 3. Tengok nombor 3. Alright. Sama ada dia monocotyledon ataupun dicotyledon. Okey, seperti yang kamu dah belajar, pokok jagung adalah tumbuhan berbunga yang monocotyledon. So, jagung di sini. Manakala pokok bunga matahari adalah tumbuhan berbunga dicotyledon, mempunyai 2 cotyledon. So, duduk di sini. Baik. So, settle lah. Okey, cara ataupun panduan kepada kamu untuk mengelaskan ciri-ciri tumbuhan-tumbuhan ataupun organisma yang diberi berdasarkan kekunci dikotomi. Alright, baik. Kita boleh buat latihan. Okey, buat latihan dalam buku kerja. Terima kasih.